Okey, baiklah, untuk ikuti perkembangan berita semasa dalam dan luar negara dalam suasana dan penyampaian yang berbeza. Jangan lupa untuk terus melayari www.malaysiapost.com.my, dan jika anda ada sebarang maklum balas, komentar, anda boleh hantarkan kepada editorial@malaysiapost.com.my. Jangan lupa, للتفاصيل على الأنباء الخارجية والداخلية يرجى الاتصال على الشبكة التالية www.malaysiapost.com.my أو ابعث وإرسال الإيميل البريد الإلكتروني على العنوان التالي editorial@malaysiapost.com.my. For more updates, foreign and local news, log on to www.malaysiapost.com.my or send us your email at editorial@malaysiapost.com.my. Check it out. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera pada penonton di luar sana. Sekali lagi pada sesi kali ini kita dalam segmen Sudut Pandang Malaysia Post. Pada kali ini kita bawakan salah seorang lagi tokoh politik negara yang tidak asing lagi dalam politik negara. Pernah menjadi Ketua Menteri Sabah selepas PRU14 dan pernah menyandang beberapa kali beberapa portfolio dalam kerajaan sebelum ini. Itu Datuk Seri Shafie Apdal. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Malaysia Post pada kali ini. Terima kasih. Baik Datuk Seri, kita terus kepada program kita pada malam ini. Pada kali ini kita teruskan dengan isu-isu semasa yang hendak kita kupas pada kali ini. Berkenaan dengan sidang parlimen kali ini, bagaimana Datuk Seri sebagai seorang ahli politik yang lama dalam arena politik negara, pandangan Datuk Seri? Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk membolehkan sedikit sebanyak menyampaikan berbagai maklumat tentang apa yang berlaku di negara kita, ya, dan kita dapat melihat apa yang sedang berlaku di negara kita amat membimbangkan, ya, dan ianya bukan hanya berkisar dengan isu yang menghambat bukan hanya negara kita, malahan dunia, iaitu COVID dan juga keadaan ekonomi dunia dan negara kita yang amat membimbangkan, ya. Walaupun kita sedar dan tahu setengah-setengah negara berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan begitu tersusun rapi, malahan kesan kepada ekonomi juga tidak seteruk seperti apa yang kita alami di negara Malaysia dan tempat-tempat yang lain. Dan yang membimbangkan saya juga, kita juga berhadapan dengan ketidakstabilan politik di negara kita oleh kerana pemerintahan yang ada ini telah pun mendapat kuasa berlandaskan dengan bukan oleh kerana kehendak rakyat, ya. Dia berkuasa oleh kerana mendapat peralihan oleh kerana ada beberapa sokongan daripada ahli-ahli politik yang bukan datangnya daripada parti komponen mereka. Dan kuasa ini sebetulnya bukan ditentukan oleh rakyat, ya, dan ini yang membimbangkan kita bila di peringkat awal persoalan tentang sama ada mereka mempunyai jumlah yang cukup ataupun tak cukup, ya, dari awalnya sudah menjadi pertikaian, dan itu yang kita lihat sehinggalah kepada hari ini masih lagi amat ketara, ya, bukan hanya kebimbangan mereka dan keyakinan pihak lain bahawa mereka tidak mencukup jumlah, ya, mencukupi untuk membolehkan mereka sebagai pemerintah yang sahih di negara ini. Dan bayangkan, yang jelasnya bukan setakat penggunaan darurat sebagai landasan untuk membolehkan mereka bertahan sebagai pemerintah, yang sepatutnya kita semuanya tahu darurat ini digunakan untuk mengatasi masalah COVID yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri waktu itu. Tapi saya tidak melihat
ada negara di dunia yang menggunakan landasan ini sebagai satu kaedah untuk mengatasi COVID. Kalau ianya satu cara dan kaedah, sudah pasti banyak negara di dunia mengamalkannya, menggunakannya. Tapi kita dah lihat hari ini hasil dan kesannya, malahan bila mana darurat ini dilaksanakan, bukan setakat jumlah manusia yang mati meningkat, malahan melumpuhkan ekonomi. Dah berjuta lebih orang yang menganggur di negara ini, dah beribu syarikat, tidak kira sama ada kecil maupun yang besar, dah jatuh bankrupt, ya. Dan nyawa manusia dah hampir 8,000 lah, ya, yang turut meninggal dunia, bukan oleh kerana semata-mata mereka terbabit dengan COVID, tapi ada di antara mereka juga yang membunuh diri, ya, oleh kerana bukan tekanan semata-mata oleh kena penyakit COVID, tapi keadaan sekeliling mereka, kehidupan yang begitu terdesak. Kemungkinan ada di antara mereka oleh kena bisnis yang begitu, dah utang begitu banyak. Malam semalam ada seorang lagi terjun di Pulau Pinang daripada jambatan, tinggal dunia. Dan ini yang kita sedih sekali. Dalam keadaan negara kita, kita tidak harus mengambil perkara ini sebagai satu perkara yang kecil, bukan satu perkara yang biasa. Ianya bukannya satu harus kita katakan, ya, halalkan pemerintahan yang ada. Sepatutnya perlu berlaku sesuatu, iaitu perubahan pemerintahan yang ada. Masalah yang ada pada hari ini saya nyatakan di Parlimen bukan masalah rakyat, bukan masalah pembangkang. Yang bermasalah ini kerajaan. Ya, kalau mereka selaku pemerintah berupaya untuk menyediakan berbagai kaedah dan cara dasar dan tindak tanduk, kemungkinan besar kita boleh melepaskan diri kita daripada bukan hanya masalah ekonomi yang teruk, bahkan juga dapat menyelamatkan manusia. Pandemik ini satu penyakit, COVID ini pandemik. Dia satu penyakit seumpama tidak ada perbezaan dia dengan influenza, ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Cuma perbezaan dia, COVID ini kita agak lambat untuk memperolehi vaksin yang bersesuaian. Dan kita faham bahawa para saintis yang ada di dunia juga mengambil beberapa masa untuk nak buat eksperimen on animals, on human, sama ada ini boleh digunakan pakai selamat untuk digunakan oleh manusia supaya mereka ini tidak terjangkit, imun sistem dalam tubuh badan mereka agak selamat dengan menggunakan ini. Tapi kita sedar dan tahu bila mana vaksin ini dah diperolehi, dah dikenali berbagai jenis yang ada, sama ada ianya Sinovac, sama adanya Pfizer, Moderna, dan juga Johnson daripada Johnson, ya. Dan itu satu dos yang ada dah pun diperlakukan oleh WHO. Tapi malangnya negara Malaysia agak lambat memperolehinya, ya. Tahun lalu kita dah belanjakan duit, belanjawan, ya, 330 bilion. Daripada 330 bilion kita cuma belanjakan hampir 3 bilion saja. Kalau itu kita seorang pemerintah, sebagai sebuah pemerintah, sepatutnya kalau kita menyedari bahawa masalah yang besar di negara ini ialah COVID, maka kita harus atasi masalah ini, walaupun dia menelan belanja yang begitu besar. Tapi dari perbelanjaan 330 bilion, kita cuma belanja 3 bilion saja, 10% daripada belanjawan itu. Kemana pemikiran, kemana ilham kita sebagai pemimpin, sebagai pemerintah untuk ingin mengatasi masalah ini? Kalau kita berkata bahawa kita tidak ada keupayaan kewangan, sedangkan kewangan dah pun disediakan 330 bilion. Adakah kereta api laju itu penting daripada ubat? Adakah projek-projek jalan raya itu penting daripada ubat? Ya, kita kena mengetahui mana keutamaan-keutamaan dalam hidup. Manusia kalau boleh lapar makan, kalau dia sakit makan ubat. Ya, jadi seumpama itu kita perlu mengetahuinya. Jadi pandemik COVID ini kita sedar dia akan merebak, ya. Kalau di peringkat awal berbagai jenis yang ada, ya, hari ini Delta dah datang.
Dia kalau dulu kita drop saja, iaitu di mana dengan kita distant supaya drop saliva kita tidak akan terkeluar, itu menjadi satu kaedah berjangkit. Sekarang ini dah delta airborne, pernapasan, angin. Jadi ini membimbangkan kita. Ya, apa langkah yang harus kita lakukan selain daripada yang utama itu mengubati manusia ini? Nak mengubat, dapatkan vaksin. Jenis vaksin apa yang kita nakkan? Ya, yang proven banyak ada. Yang kita katakan jenis-jenis yang boleh digunakan di Amerika Syarikat, Pfizer digunakan oleh Presiden Amerika, tak mati pun. Di United Kingdom, AstraZeneca digunakan oleh Boris Johnson, Perdana Menteri United Kingdom, masih lagi hidup. Queen Elizabeth pun gunakan. Ramai yang menggunakan. Di China, Sinopharm, Sinovac mereka gunakan masih. Jadi kebimbangan apa yang kita nakkan ini? Tapi malangnya kita lambat kaedah untuk memperoleh vaksin. Dah lambat memperoleh vaksin. Kita juga dari segi preventive measure kita agak tidak tersusun rapi. Bila kita berhadapan, contohnya bila saya menjadi pemerintah di peringkat negeri Sabah, belum ada vaksin dan kita hanya menggunakan preventive measure. Waktu itu saya beli hampir 10 juta mask di Sabah dan sanitizer, dan lepas itu kita gunakan kaedah preventive measure. Di antara wilayah yang mengambil tindakan tegas waktu itu, yang saya maklumkan dengan kedutaan China, saya akan halang penerbangan daripada Wuhan ke negeri Sabah, kerana kita bergantung 4 juta pelancong daripada China masuk ke negeri Sabah, mempunyai hasil yang begitu besar kepada negara kita. Dan bila saya dapati bahawa perkara ini memudaratkan nyawa manusia, mana yang kita nak pertimbangkan, hasil daripada sektor pelancongan ataupun nyawa manusia yang kita nak selamatkan? Ketika itu kalau saya tidak silap, Sabah sekat dulu sebelum federal. Ya, kita sekat dulu. Pasal bila saya pun dimaklumkan oleh pihak berkuasa persekutuan, mereka bertanya kenapa Datuk Seri nak sekat. Ada di antara mereka menyatakan bahawa itu bukan hak kerajaan negeri nak sekat penerbangan dan juga turisme datang, manusia datang. Saya beritahu, saya faham undang-undang juga lah, bukanlah saya seorang peguam, tapi saya ini belajar juga undang-undang sebagai polisi maker. Dah lama dah menggubal undang-undang di parlimen. Jadi saya nyatakan, iyalah saya faham kapal terbang saya tak boleh halang, tapi immigration hak saya. Itu termaktub dalam perjanjian 63, kuasa negeri Sabah boleh menghalang mana-mana pihak, mana-mana individu, termasuk Perdana Menteri kalau dapat, ya, termasuk mana-mana pemimpin pegawai kerajaan kalau sekiranya itu termaktub di dalam perlembagaan yang ada, kerana dia boleh mengganggu keselamatan dan berbagai isu yang ada. Atas dasar itu saya nyatakan halang penerbangan daripada Wuhan datang ke Sabah. Lepas itu saya katakan Beijing dan Shanghai tak. Saya bukan semuanya kita halang. Dan saya nyatakan dengan kedutaan China, kalaulah kerajaan China boleh menghalang orang Beijing, orang Shanghai masuk ke Wuhan, tempat Wuhan lockdown, orang dari kampung itu, tempat itu tak boleh keluar, tak boleh orang masuk, itu negara dia. Sedang dia menggunakan kaedah itu, takkan saya pula tak boleh menggunakan kaedah ini di tempat kita? Dia boleh gunakan untuk rakyat dia, dia boleh gunakan untuk negara dia, takkan kita tak boleh gunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia? Mereka faham, mereka, tapi perlu kita jelaskan. Dan itu di antara preventive measure, ya. Tidak cukup untuk kita menghalang, ya. Saya terpaksa mengambil tindakan 3 penerbangan. Malam itu saya beritahu dengan Menteri Pelancongan, jangan letak di airport, pelancong-pelancong itu tempatkan mereka di sebuah hotel. Kerajaan negeri akan tanggung bayar penginapan mereka, tapi besok pagi saya minta mereka balik ke China, ke Wuhan. Itu kaedah cara kita, very diplomatik. Walaupun kita berlandaskan dengan very diplomatik, tapi kita tegas, kerana kita tahu pandemik ini perlu ada pengawalan dia, kerana dia mudah merebak. Seumpamalah, ialah kalau you penyakit malaria ataupun you demam selisma, kalau you dekat you boleh berjangkit. Jangan cerita kalau you kena diarrhea, lepas itu yang tukang masak juga diarrhea, besok you makan makanan dia pun you jadi penyakit. Jadi kita kena merebak penyakit itu. Cara dia ialah menghalang, pencegahan awal. Pencegahan awal, dan itu yang kita katakan. Lepas itu
Bila berlaku sesuatu di Sabah, Pulau Gaya kita dapati ada di situ. Lepas itu saya lockdown. Tapi sebelum saya lockdown, saya maklumkan dengan pegawai yang bertanggungjawab bagi bakul makanan 3 minggu. Di kampung itu termasuk susu budak-budak supaya mereka mencukupi bakalan makanan. 5-6 ribu penduduk di situ, jangan susahkan mereka. Ada susah kita lockdown. Tapi bila saya lockdown Pulau Gaya, saya tidak lockdown Likas, saya tidak lockdown Kutu Kinabalu, saya tidak lockdown Pinampang. Dia seumpama manusia. Dia bukanlah kita katakan ini amalan biasa. Saintis dah nyatakan kalau you ada penyakit diabetik, kaki you kena potong, potonglah kaki, jangan potong kepala. Takkan kita tak tahu macam mana mengenai itu satu tubuh badan manusia. Ya, kalau you sakit jantung, tak ada mengena dengan tangan you, tak kena mengena dengan kepala you, jantung you. Tapi jangan cabut jantung. Mana di antara vein urat saraf yang tersumbat, itu yang diubat. Ya, daripada dia merebak tersumbat ke tempat lain. Tapi penyakit pandemik ini dia cepat merebak. Jadi kita kena ada distance, kita kena lockdown. Lockdown pun kita kena teliti, kita kena hati-hati pasal kesan dia besar, tapi dia ada hubung kait. Kita tak boleh uruskan COVID semata-mata untuk COVID. Dia akan juga ada hubung kait dengan ekonomi. Kalau you apply MCO, kesan dia kepada ekonomi. Ya, you boleh buka, katakan tutup restoran ataupun buka restoran. You buka restoran tapi orang tak boleh jalan, siapa nak makan di restoran? Kan? Jadi ini yang kita kena teliti. Contohnya ada kejadian berlaku di Kelang, di Shah Alam. Kilang didapati ada positif. Seluruh Shah Alam tu tutup. Tak cukup Shah Alam you tutup, yang Perlis tak ada kemengenaan dengan Kelang dan Shah Alam, you tutup kilang di Perlis. Beribu Batu dipisah lautan Cina Selatan, Sabah juga kena tutup. Bayangkan, adakah itu cara kaedah yang perlu kita gunakan oleh kerana kita dalam satu negara? Ialah mesti dasar nasional kita gunakan. Tidak semestinya. Kalau penyakit diabetik di kaki, jangan putung tangan. Di situ tidak ada sebab menyebabnya. Maknanya cara kerajaan mengendalikan krisis. You have to be very smart. You have to have that sort of system. Nak mengenali. Contohnya bila kita letaklah satu kilang, adakah mereka mengetahui yang kilang-kilang yang kita tutup ni, lepas itu kita buka, dia beroperasi 30%, saya bagi contoh. We open all the factories in the country, but 30% operasi dia. Kalau satu kilang ini, iaitu mempunyai pendekatan lab intensif, mempunyai pekerja 1,000 orang contohnya. Dari kalau dia 1,000 orang yang bekerja, you letakkan dasar serata 30%, 300 orang boleh kerja. Boleh lagi berfungsi ke syarikat. Kalau syarikat yang B ni, dia menggunakan automation, dia cuma 5 orang saja. Kalau 30%, 5 orang itu 1 orang mati, dia berpusing nak pusing tekan butang tu. Jadi kita tak boleh gunakan dasar. Ya, semestinya oleh kerana kita katakan mesti ada kekitaan dalam sebuah negara. Dasar ini kena pakai sana, pakai sini pun sama, tak boleh. Takkan bila satu kampung kita dapati dalam satu rumah di kampung itu mempunyai COVID positif. Siapa dia? Mak dia dengan bapa dia. Bapa dia dengan mak dia dalam satu rumah, dalam satu kampung. Satu kampung 1,000 itu. Semuanya terus lockdown. Ubatinya. Bila kita mengubat, sediakan vaksin. Macam mana? Ini tak. Semua tes. Kita tak gunakan testing, kaedah dia. Tracing. Saya gunakan di Sabah dahulu. Tracing, testing. Lepas kita test orang, tapi kita tak ada ubat. Saya beritahu gunakan mask, gunakan sanitizer, kebersihan mandi. Jangan buat sangat kontak, elakkan, itu boleh. Ya. Kalau kita lihat keadaan-keadaan seperti apa yang berlaku di Brunei hari ini, alhamdulillah mereka kosong. Pasal apa? Yang di situ semuanya sehat. Ya. Tapi untuk mengelakkan, ada sistem dia, MCO. Kita gunakan lockdown. Janganlah lockdown satu kampung, rumah saja satu orang saja, semua kampung kena tutup. Setakat bukan satu kampung kena tutup, kadang-kadang satu negeri pun dia tutup. MCO you boleh pakai, memang guna dipakai, itu yang sebaiknya. Tapi cara dan kaedah kita menggunakan MCO lockdown mesti ada kebijaksanaan. Ya, jangan kita semuanya lockdown the whole country. MCO pun kalau ada, contohnya kalau ada rumah itu, yang rumah lain tu kalau tak ada penyakit, tes dia dulu. Kalau dia tes negatif, lepas itu ubat dia. Ini tak, dan kita tahu testing dia, lepas itu dipati dia negatif,
tunggu sebulan dua, oh kena masuk My Sejahtera, daftar dulu. Dan daftar pun di Sabah tunggu 6 bulan. Kalau di Kota Marudu nak daftar My Sejahtera tak dapat, pasal handphone kena naik pokok kelapa, akses tak ada. Jadi gunakan My Sejahtera macam mana? Jadi kita kena faham kaedah-kaedah di kampung ini, di daerah ini. Kita kena menyelami, we go deeper and look at the system and the structure and the human life. Datuk Seri, kalau kita yang kita faham daripada tadi Datuk Seri cakap, pandemik ini bukan sahaja menyerang sistem kesihatan semata-mata, malah ekonomi, sistem sosial, sehingga ada yang bunuh diri dan sebagainya, bercerai sana sini. Dan sekiranya kerajaan Perikatan Nasional ini sekiranya menggunakan kaedah yang, dan kalau kita tengok mereka menggunakan kaedah yang sama berulang-ulang, menggunakan pendekatan yang sama, tapi hasilnya masih kes makin tinggi, kematian makin, tak ada koordinasi. Kita tak belajar daripada kejadian sekeliling kita. Kita tak belajar daripada kejadian di mana berlaku di negara-negara jiran kita, di China, di Singapura, di Eropah, di Amerika Syarikat. Dan kita jarang belajar daripada kejadian di tempat kita sendiri. Kita hanya melihat terkadang itu menteri ini tanggungjawab dia jaga hospital, menteri ini jaga vaksin, menteri ini jaga kawalan, tapi yang dia menteri ini jaga kilang. Yang kilang masing-masing ada kuasa, nak tunjuk siapa yang berkuasa lebih daripada yang lain berkuasa. Bukan itu caranya. Yang kita nak atasi ini COVID, penyakit, bukan nak cari orang semata-mata. Ini cari orang, dia minum kedai kopi, denda dia. You ubat pandemik, bukan you denda orang. Jadi masalah ni kalau kita lihat macam mana ya rakyat di negara ini yang akan mempunyai keyakinan. Hari ini saya bimbang, ya, kebimbangan saya tak pernah berlaku dari sudut pendekatan kita untuk cuba mengatasi masalah. Kita ada krisis mata wang. Bila kita ada krisis mata wang, bagaimana negara kita mengatasinya? Saya masih ingat saya dalam pemerintahan waktu itu 90-an, 76, lepas itu bila berlaku krisis mata wang, kita cuba mengatasinya dengan kaedah-kaedah, contohnya perbelanjaan terbatas. Bukan setakat perbelanjaan kita kurangkan kerana kewangan kita terbatas, stock market pun, currency pun. Dulu kita ada duit 1,000 note, 500 note, dan kita hapuskan. Kita gunakan hanya RM100 dengan RM50, RM1, RM5, RM10. Bukan takat tu, kertas yang digunakan di pejabat. Kalau dulu kita guna page yang satu aja, ni kita dua kertas balik. Ya? Kadang-kadang kita gunakan sharing car. Ini tak seorang pakai satu executive car, pembaziran berlaku. Penjimatan harus kita lakukan. Itu cara kaedah untuk kita mengatasi masalah mata wang, ya, krisis ekonomi yang kita ada. Begitu juga dengan masalah ini. Kita kena belajar banyak yang kita perlu pelajari. Mengapa contohnya bila satu tempat, bila dia mendapat vaksin, kadar yang orang terjangkit ini menurun. Ya? Tapi kita dapati bahawa pelaksanaan dasar-dasar negara kita ada double standard dia. Kita keluarkan pemerintahan dasar dia tak boleh adakan jamuan, tak boleh adakan perkumpulan. Dia boleh buat more, minum kat restoran, makan kat sana, tak ada denda. Tapi bila restoran owner buka kedai kopi dia, kena denda RM30,000. Jadi cara dan kaedah bagaimana orang melahirkan keyakinan, kepercayaan kepada pemerintahan, sedang undang-undang ini kalau kat dia okey, kalau kat rakyat kena denda. Jadi you cannot realize untuk nakkan supaya rakyat membantu kita, rakyat bersama kita. You must lahirkan keyakinan. Manusia ni kadang-kadang itu yang kita katakan, amalan ini kalau dalam Islam dimulakan dengan yakin. Kalau you yakin dah, barulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Muhammad itu pasal Allah. Di situlah kalimahnya diturunkan, yakin bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pasal Allah. Barulah diwajibkan ke atas dirimu menunaikan ibadat rukun Islam itu. Kalau tidak ada keyakinan, tidak ada. Dia tidak ada kepercayaan terhadap apa yang kita laksanakan. Ya, macam mana kita tak yakin? Dalam kurun beribu tahun
disebutkan dalam Quran akan berlaku sesuatu tanda-tanda banjir, dah dekat dah semua, banjir sana sini, api sana sini. Ya, terkadang itu kita bimbang apa yang telah ternyata dalam Al-Quran itu dah kelihatan pada hari ini berlaku di dunia. Keyakinan kita. Maka bila orang yakin, maka setiap tindak tanduk kita lakukan. Ini tidak. Kita lockdown satu kampung, tak cukup lockdown di rantainya apartmen. Di rantainya. Bayangkan, mana pernah berlaku manusia di negara ini, kita nakkan supaya tolonglah ikut dasar ini, ikut undang-undang ini, tak ikut undang-undang. Pasal apa tak ikut undang? Tak ada keyakinan rakyat kepada pemerintah. Tak cukup dari keyakinan rakyat, you rantai dengan dawai, seakan binatang manusia dikurung. Sidang parlimen baru-baru ini, bayangkan, sebelum kita masuk, tes, swab, PCR, lagi sophisticated, masuk kita punya hidung, masuk kita punya throat, lepas tu masuk makmal, dah 20 kali lebih testing. Sebelum saya datang ke Sabah, test di hospital, private hospital. Sampai ke Kuala Lumpur, test lagi di situ. Sampai ke Parlimen, test lagi di situ. Dikurung lagi kita. Lepas itu dinyatakan ada orang yang terjangkit, oleh kena terjangkit, maka Parlimen tutup. Yang terjangkit ini yang dinyatakan berapa orang dia zahid, tak pernah hadir pun dalam Parlimen. Yang lain-lain tu pegawai-pegawai. Pegawai ini tak diwajibkan hadir di Parlimen. Yang wajib hadir di Parlimen ni ahli Parlimen. Takkan undang-undang kita tak faham. Kalau yang tak wajib, janganlah datang. Yang berpenyakit, ubat dia. Macam saya cakap tadi, satu rumah dalam satu kampung, dia terjangkit, tutup semua. Boris Johnson, Perdana Menteri United Kingdom, didapati terjangkit positif, duduk berapa minggu di rumah dia. Tapi Parlimen United Kingdom tak tutup. Takkan kita tak belajar? Parlimen itu diadakan untuk membolehkan kita membincangkan rang undang-undang. Parlimen ni kalau dalam bahasa Perancis, tempat bercakap untuk menggubal undang-undang. Jadi penggubalan undang-undang itu harus dilakukan di situ. Ya, bukan setakat kita menggubal undang-undang. Di samping itu tempatnya untuk kita dapat menyuarakan suara rakyat yang ada. Kita nak suarakan rakyat punya rintihan. Pasal itu dinamakan wakil rakyat, bukan wakil Syafiq Abdal. Saya menyuarakan wakil suara rakyat di situ dengan rintihan berbagai. Bukan kita nak katakan kita criticize semata-mata kerajaan, dengan kita menyatakan rintihan rakyat. Saya cadangkan, ya, di dalam tidak cukup Parlimen, bahkan saya berhubung dengan beberapa menteri. Ya, contohnya, mana rakyat yang sudah pun buat testing didapati negatif, vaccinate. Don't wait for the time. Jangan tunggu masa untuk dia balik kampung dia, panggil dia. Oh, tunggu dulu, kena daftar MySejahtera berbulan-bulan kawan. Bagus kalau ada bas. Kalau dia jalan kaki naik bas, bukan susah orang kampung, bukan senang orang kampung. Jadi ini masalah yang kita dapat melihat yang perlu diselami oleh pihak pemerintah. Bukan bererti apa yang berlaku di Putrajaya boleh pakai di kampung-kampung, di Terengganu, di Gua Musang, di Sempurna, di Long Pasir, tak boleh. Kita kena menyelami macam mana orang nak datang, nak dapat vaksin. Orang kampung bukan ada handphone, nak tunggu MySejahtera, kenapa tak dapat MySejahtera, kenapa tak daftar? Encik, saya tak ada telefon, encik. Macam mana saya daftar? Lepas itu dia tanya, you tahu tak macam mana? Tekan butang pun saya tidak tahu ini macam mana handphone. Minta isi borang, punya banyak isi borang. Bimbang kita kena menyalahi. Walk-in. Yang penting bukan isi borang. Yang penting bukan nak nyatakan semua dokumen. Ubati dulu manusia. Yang kita nak selamatkan bukan borang. Yang kita nak selamatkan nyawa manusia. Vaccinate, walk-in, vaccinate. Bagi ubat ada dengan kita, ada. Bagi ubat dulu, baru isi borang. Ini tak berjam-jam. Makcik, pakcik, boleh tak protestate dia punya isi? Bantulah dia. Takkanlah kita tak insaf dalam mentadbir negara ini. Bayangkanlah kalau pilihan raya. Pilihan raya Barisan Nasional dah bertahun dah kita nampak. Kalau bubar dewan, kita boleh cari pengundi sampai ke pelosok lubang cacing tak tahu ke mana pun, atas bukit, sungai semua. Makcik, besok you mengundi, ya?
You tak ada duit kan? Ambil 200. You tambang. You tak ada bas, you datang. Ada bas besok pagi jam 8. Kalau cari pengundi, nak dapat undi, boleh cari. Tapi cari manusia untuk dapat vaksin, tak boleh cari. Kita gunakan MySejahtera. 70 juta belanja MySejahtera. Daripada duit yang belanja 70 juta, baik you gunakan walk-in, baik gunakan pemimpin di Bangka Akar Rumbi, hubungi Datuk Seri, kami boleh tolong kami tak? Dia sempurna untuk galakkan rakyat you pengundi. Kalau dia galakkan, saya bagi. Bukan kita tak boleh bagi. Panggil mereka. Masa keadaan yang berlaku di daerah, contohnya, saya terpaksa menyewa 5 MPV di Sempurna. MPV kena sewa untuk membawa pesakit-pesakit dari kampung-kampung yang berhampiran untuk datang ke hospital. Pasal tak ada ambulans. Nak tunggu ambulans satu saja. Itu pun yang saya bagi sumbangan dulu. Ambulans tu. Keadaan tak cukup, prasarana tak cukup. Bagi satu kat Kunak, bagi satu kat Ladatu untuk membolehkan supaya mereka dapat. Bayangkan keadaan prasarana di negara kita ini dalam sistem perubatan. Maka dengan itu saya bila ambil pemerintahan 2 tahun setengah lalu, immediately saya wujudkan Kementerian Kesihatan, saya wujudkan Kementerian Pelajaran. Bukan saya nakkan supaya pertindihan tanggungjawab di antara kerajaan pusat dengan negeri. Saya dah tahu dah. Saya dah lama bila saya tengok pasal apa saya nak wujudkan Kementerian Pelajaran. Pasal saya tahu sistem pendidikan negara kita tak seimbang, tak memenuhi. Ada di antara sekolah yang langsung tak ada bangku. PIBG kena beli bangku. Tapi kalau kita dengar di mana contohnya perbelanjaan tiap-tiap tahun berbilion duit dalam belanjawan bagi Kementerian Pelajaran. Dahulu Kementerian Pelajaran belanjakan hampir 500 juta lebih kalau tidak silap saya untuk beli komputer, nak edarkan. Tapi sediakan semua komputer kepada sekolah-sekolah. Saya buat lawatan ke kampung-kampung. Lepas itu tanya guru, cikgu kenapa komputer masuk dalam storeroom? Datuk Seri, tak boleh pakai. Pasal apa tak boleh pakai? Tak ada bekalan elektrik. Satu, tak ada bekalan elektrik. Keduanya, tak ada akses internet dia. Jadi bila terkadang ini kita sebagai pemerintah jangan hanya melihat bottom down kind of concept, bottom up, ini top down. Kita pemerintah, rakyat kena ikut. Ini dasarnya, kena selari pasal kita satu negara. Jangan, ya, kalau orang sakit kencing manis, bagi dia ubat kencing manis, jangan bagi ubat darah tinggi. Kita kena selaraskan rakyat di kampung ini, kehendak dia lain, keperluan dia lain. Jadi kita kena sesuaikan dengan dasar, dengan keperluan yang ada di negara kita. Jangan buat serata. Saya ingat kalau ini dapat kita halusi, saya yakin masalah COVID ini boleh diatasi, masalah ekonomi boleh kita atasi. Itu yang terkadang kita, contohnya dasar macam mana kita nak bagi bantuan kepada rakyat kita. Saya nyatakan contoh satu kilang. Jangan cerita satu kilang, contohlah macam gedung perniagaan, sama ada hypermarket ataupun penjualan perangan baju apa ke. Paksen, contohlah Paksen, satu perniagaan Paksen. Siapa milik Paksen ini? Paksen ini dimiliki oleh seorang peniaga, Tan Sri William Cheng, seorang tauke Cina yang ada di KLCC lah contoh. Ada satu yang besar di situ kan, ataupun di Mid Valley. Beratus pekerja dia. Yang kerja di situ ada Cina, ada budak Melayu, ada budak India. Tapi tauke dia Cina. Lepas itu kalau kita gunakan duit bagi bantuan, pekerja dia RM400, RM500 untuk meringankan bebanan mereka, ya, bagi ke dia RM500. Dia gunakan duit itu untuk apa? Mungkin dia beli makanan, mungkin dia beli untuk handphone, atau dia beli macam-macam lah, kasut ke, beg tangan ke, ya. Tapi lepas dia RM500, sebulan 2 bulan lepas tu habis dia duit tu belanja. Ke mana dia? Kalau kita bantu William Cheng, pemilik syarikat itu, kita gunakan duit bukan RM500. Contohlah berapa juta dia nak perlukan. Dia, you can sustain the business, bantu pemilik syarikat itu, entrepreneur itu, dengan kewangan, dengan teks yang kadar jangan tinggi, untuk membolehkan pekerja itu kekal dapat kerja, pekerja itu kekal dapat gaji, Petronas kekal dapat bayaran rental daripada gedung itu, TNB kekal dapat bayar elektrik dia. When you touch the nerves, it can overcome the whole penyakit. Pekerja ada kerja, ya, bayar bil ada, bayar air pun ada, bayar sewa bangunan pun ada.
Tapi ini tak, kita bagi dengan dia, lepas tu dia belanja. Bukan tak boleh, boleh. Ya, saya tak katakan bukan tak boleh kita bagi duit. Ya, tapi yang penting ini, how do you sustain jobs? Itu yang terkadang banyak ramai yang menganggur. Kena kita bantu pekerja, kita tak bantu peniaga. Kalau you bantu peniaga, dia boleh kekalkan perniagaan dia, bisnis dia. Lepas itu bila perniagaan dia kekal, pekerja pun dia kekalkan. Ya, itu yang kita kena lihatlah. How do you manage economy? How do you manage society? It's very important. It is not just merely that you know everything as a government, as a leader. I think it's high time for us to really look down, go deeper into how you run the country, how you manage the people's life and the economy. I think ini yang penting kepada kita. Saya sedih keadaan yang berlaku di negara kita. Bila permulaan sidang parlimen diadakan, tuanku dan Tita, adakan sidang parlimen ini secepat yang mungkin. Dia tak cepat, secepat yang mungkin. Diadakan sidang penghujung bulan. Dah habis, dah dekat-dekat darurat, jam. Nak sambung pun tak boleh sambung. Waktu dia pasal apa? Dah habis dah. Besok lusa dah habis. Jadi nak sambung apa lagi perbahasan yang kita nakkan? Oh, tunggu lagi bulan 9. Rang undang-undang ni perlu diluruskan, perlu diperincikan. Kerana ini di antara perkara yang pokok. Kalau sebuah pemerintahan, sebuah negara tidak boleh berfungsi menerusi undang-undang, tidak perlu undang-undang. What is the meaning of having law in your country when the country cannot functions berdasarkan dengan undang-undang? Jadi kita tak mengikuti peraturan dan undang-undang yang ada. Kita gunakan kaedah politik. Ini yang kita terjerumus dengan gelombang politik yang begini, membimbangkan. Bagaimana Datuk Seri melihat tempoh 5 hari yang diberikan untuk sidang, sedangkan kita lihat sidang itu memang satu institusi yang paling penting dalam pembuatan sesuatu dasar dalam negara. Terkadang itu rakyat di luar sana menonton, apalah ahli parlimen duk bising, bersuara. Bayangkan dalam 5 hari kita dibagi tempoh, daripada jam 10 sampai jam 5:30, lepas itu break dari jam 1 hingga 2:30. Bukan setakat itu, kita dengar taklimat dia 1 jam. Lepas itu kita nak bersuara 5 minit saja. 5 minit. Benda apa yang saya boleh bersuara tentang 5 minit perkara yang begini besar? Ya. Dalam itu pun ada beberapa kementerian, setiap daripada contohnya Parti Warisan, setiap hari 1 orang saja boleh cakap. Terkadang itu saya rasa bimbang. Kalau saya cakap, lepas itu saya beritahu ahli parlimen, besok you cakap lah. Kalau saya cakap tersedap, saya you all pun berapa orang yang perlu bersuara, tapi bagi 5 minit. Sepatutnya apa yang kita bimbang sangat? Dan orang boleh bincang di rumah Perdana Menteri sampai berjam-jam, duduk di situ dari pagi sampai ke malam tentang politik. Takkan masalah negara kita tak boleh bincang di parlimen? Ya, kita, ini yang saya bimbang. Yang masalah pokok di sini ialah dari segi apa yang kita katakan, COVID perlu ditangani, keadaan ekonomi negara kita ditangani, dan sekarang ini bergelut dengan masalah undang-undang yang ada, dan ini masalah pokok. Bayangkan masyarakat di peringkat dunia tidak pernah berlaku ahli parlimen dikurung seperti la haula wala quwata. Datuk Seri ada di dalam masa tu? Saya ada dalam. Saya beritahu lepas itu macam mana ada tangguh ditempohkan persidangan sampai ke jam 2:30. Sehingga nak balik tak boleh balik, pagar kedai tutup. Asyik okeylah. Jadi ada makanan tak? Oh, nasi. Lepas itu carilah kalau ada makanan kat situ, kita ambil lah. Saya ingat kalaupun ambil order daripada luar, mungkin tak masuk pasal pagar dah tutup lah. Tak apalah, bila kita sabar saja. Dah 2:30 tempoh lagi sampai 3:30. 3:30 hadir, tempoh lagi sampai 5:30. Ya Rabbi, lepas 5:30 tempoh lagi sampai besok pagi. Saya berapa kali tempoh ni? Tapi menteri-menteri masa tu di rumah PM. Tak tahu semua. Ya, di rumah PM. Pasal saya tak nampak mereka di situ. Yang kami ada di situ hadir. Ya, tak tahu semua ada di rumah PM. Saya tak boleh ni. Tapi saya yakin mereka berada di situ. Sidang parlimen tengah bersidang, pasal apa mereka berada di sana? Sedang kita membincangkan masalah negara, kita nak bertanya dengan para menteri yang ada. Ya, tapi 5 minit nak cakap, apa yang kita boleh cakap? Kita nak nyatakan sesuatu perkara yang cukup besar, penting. Rakyat di bawah dah agakkan bantuan, bakul makanan, nyawa, keselamatan, contoh di Kuala Lumpur. Bayangkan,
Di hospital besar Kuala Lumpur ada manusia yang terpaksa di Kelang contohnya menggunakan silinder oksigen sharing, 2 pasien, pesakit, 2 pesakit, kadang-kadang 3 pesakit. Bayangkan Ada sampai 6 kalau sekiranya kalau sampai 6, bayangkan siapa yang nak menentukan. Kes kejadian beberapa bulan yang lalu, bila seorang daripada rakan saya, mendiang BK Liu, Menteri Undang-Undang dulu, dia punya, saya ingat adik dia meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal tu dia perlukan oksigen. Lepas tu saya berhubung dengan pihak berkuasa hospital. Saya bilang, boleh tak oksigen tu bagi dengan dia lagi? Seminggu 2 pasal keluarga dia berhubung dengan saya, dia minta tolong. Datuk Seri minta maaf lah pasal banyak yang menunggu, ada yang tunggu oksigen. Saya pun terkejut juga. Bimbang saya, adakah ini negara Malaysia ataupun negara dunia ketiga seperti Afrika yang kita berhadapan dengan sampai oksigen pun tak cukup. Bayangkan keadaan ini, sedang kita boleh katakan dalam belanjawan package sana package ini belanja beratus-ratus bilion, tapi oksigen pun kita tak cukup. Dan doktor contohnya di hospital Kuala Lumpur, bukan di Kelang, bukan di Jalan, di Kuala Lumpur, doktor ini the frontliners, bukan hanya doktor, nurse dan berbagai, dia juga mengatasi masalah pesakit COVID dalam tempat yang sama tapi berlainan bilik dia juga cuba mengatasi pesakit malaria, pesakit-pesakit lain. Bayangkan pakar doktor ini sekejap kontak dengan COVID patient, 2-3 jam mandi dulu, lepas tu jumpa dengan pesakit biasa. Takkanlah kita tak boleh dedicate one hospital, public hospital, untuk katakan COVID patient, jadi tak ada jangkitan. You dah tahu COVID is pandemic, boleh berjangkit, you galakkan hospital beroperasi dengan ada penyakit yang boleh berjangkit, dengan ada penyakit yang tak boleh berjangkit. Dan dasar apa yang kita gunakan? Nak menyelamatkan nyawa manusia, tapi masih dilakukan di negara ini. You pergi Kelang, you pergi Sealam, you pergi KL Hospital Kota Kinabalu, the same people. You pergi Sempurna, doktor itu juga yang menyembuh penyakit COVID, itu juga yang akan menyembuh malaria, TB, berbagai-bagai. Jadi kita terkadang itu kita dapati bahawa frontliners kita, bukan hanya doktor, nurses, overload, letih bekerja dari pagi sampai ke malam. Pasal apa? Kita tak gunakan cara kaedah bagaimana deploy. Kita tunggukan NGO membantu. Kita ada student medik, UMS ada di medical di Kuala Lumpur, ada universiti hospital yang lain mempunyai pelajar yang final student contohnya. Takkan kita tak boleh berunding dengan pelajar-pelajar final year lah, jangan ganggu yang first year. Final year, pasal besok mereka akan menjadi doktor, mereka akan berhadapan dengan pesakit-pesakit. Baik kita deploy sekarang, encourage them, masukkan mereka, libatkan mereka, bagi insentif. Ya, pelajar-pelajar yang akan menjadi seorang doktor akan datang tahun depan, takkan tak boleh berkhidmat untuk negara. Musim inilah tenaga mereka diperlukan. Deploy them, bincang. Dan perkara ini saya nyatakan dengan yang berhormat KJ, ya, untuk pastikan supaya engage dengan those young people, dampingi mereka, deploy them. Beribu daripada kita libatkan NGO yang mungkin tak tahu menyelesaikan masalah. Contohnya, kalau kita nakkan hospital Kuala Lumpur khusus untuk penyakit COVID, final year student ni khusus untuk yang bukan COVID punya, ya, kerana mereka tidak mempunyai pengalaman. Jadi kita boleh asingkan tenaga manusia itu. Banyak perkara nak bincang, banyak cadangan yang kita nak utarakan, tapi malangnya 5 minit. Nak cakap apa saya boleh 5 minit tu? Susah. Itu yang kadang-kadang itu kita nak salahkan mereka ni, ialah pembangkang lah, kita biasalah. Kita tahu bukan kita nak membangkang. Saya bersuara di parlimen bukan atas politik. Saya suarakan di peringkat awal perundangan. Saya tak sentuh politik. Saya beritahu perundangan, kerana ini tempat untuk menggubal undang-undang. Kalau undang-undang yang kita dah gubal tak kita laksanakan, apa artinya kalau undang-undang tak berfungsi? Tak patuh dengan undang-undang. Dahlah tak patuh dengan pelaksanaan undang-undang, tak patuh dengan perintah Tuanku Agung. Minta Agung beritahu, bahaskan, undi lah. Pasal apa tak boleh undi, tak boleh bahas? Nak takut dapat undi?
Bukan kita tak boleh sokong, boleh sokong kalau dia berpatutan sokong. Ya, tapi masalah dia takut. Pasal dia tahu dia tak cukup. Usul banyak usul. Kalau usul tak percaya pun memang tak boleh masuk. Tak boleh. Yang kita katakan pasal apa? Oh, sekat speaker agenda. Pasal dalam standing order ada di situ agenda kerajaan diutamakan, bukan agenda rakyat. Agenda kerajaan diutamakan. Agenda kerajaan pertahankan. Agenda rakyat apa? Dibelakangkan. Itu yang kita bimbang sangatlah. Keadaan yang berlaku bila you tanya saya tentang pergolakan politik dan sidang parlimen. Saya amat kesal apa yang berlaku dalam negara kita. Saya tengok dalam persidangan mana-mana parlimen pun, sama ada di Afrika ke, sama ada di Australia ke, sama ada di negara Eropah ke, sampai ahli-ahli parlimen dikurung sehari suntuh dari pagi sampai ke petang oleh kena COVID saja. Tak cukup dikurung kampung-kampung, dia kurungnya kita di parlimen. Adakah perjalanan keadaan ini selari dengan apa yang kita nakkan? Kita boleh katakan janganlah ganggu pemerintahan, sokong apa? Boleh sokong dah setahun 6 bulan 7 bulan mereka merintah. Saya tak pernah kata apa pun. Saya tak pernah nyatakan criticize, tidak. Saya bagi pandangan, saya bagi bantuan. Di Ladatu ada demonstrasi satu kampung, lepas itu makanan tak cukup. Saya beritahu dengan YB saya bagi bekal makanan. Pasal mereka dipagar, dirantai. Satu kampung nak keluar susah, nak beli makanan, orang beli pun nak masuk tak tahu. Saya beritahu dengan YB bagi bekal makanan. Bagi bekal, selesai. Demonstrasi terhenti. Tapi saya tak pernah cakap. Saya beritahu, oh itu atas perbuatan kita, parti warisan, maka undilah kita. Nah, itu bukan musimnya kita nak berkempen untuk, ini musimnya kita untuk membantu rakyat. Tak perlu kita war-warkan. Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala tahu dan nampak apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Bukan atas oleh kena keluar TV 1 ke 2 ke 3 Astro ke. Yang penting kepada kita bina negara, bantu rakyat. Tapi kita kesal ya. Saya bimbang. Bukan oleh kena kita melihat keadaan ini, tapi jelas dia setelah peruntukan 300 bilion belanjawan yang lalu, dah hampir 600 bilion kita belanjakan package sana package ini, digunakan lagi rang undang-undang darurat, ordinance kita luluskan, berbagai kaedah dasar yang mereka laksanakan, bantuan kerajaan negara luar bagi vaksin berjuta kepada negara Malaysia, tapi kadar kematian meningkat, kadar pengangguran meningkat. Nak bagi waktu lagi kepada mereka untuk perintah 6 bulan, 1 tahun. Tiap-tiap hari rakyat Malaysia mati 100 orang. Is this the right government to govern this country? The longer you give them, the more people will die. The more, in terms of the economic crisis that we face, the economy will collapse. Kita akan berhadapan dengan kewangan negara yang kita terhutang lebih daripada 1 trilion sekarang. Tahun depan saja hutang bukan setakat bond yang ada, hutang 1MDB nak bayar bukan sikit, berbilion. Ini yang saya bimbang ya. Kadang-kadang orang cakap ya, don't change the government. Why should we not change the government? Kalau dah salah seumpama manusia. Kalau ada imam dia, kita dah tegur, dia jadi imam, bacaan dia rukun, dia tak sempurna, tegur dia. Kalau dah tak tegur, tak boleh. Tak boleh lah kita cakap, mam, saya ganti. Tak ada ketertiban dia dalam rukun ibadat itu, rukun kehidupan kita selaku umat manusia ya? Dan ini yang kita katakan, dah sampai waktu dia, kerajaan rejim yang ada pada hari ini harus beralih, harus ada perubahan dia, bukan untuk keburukan ya. Kita katakan perlu ada kesatuan, perlu ada kepaduan. 220 ahli parlimen, tak perlu ada pilihan daya. Yang menentukan hala tuju negara kita pada hari ini bergantung kepada 220 orang ahli parlimen ini. Kalau kita tidak berfikir dengan sebaik mungkin ya, sewaras yang mungkin untuk mengambil langkah bagaimana menentukan hala tuju negara kita, hanya fikir siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak jadi menteri sana menteri sini, dan negara kita akan dalam keadaan yang cukup membimbangkan saya rasa ya. Bagi kita nak adakan pilihan raya pun tak mudah ya, dengan banyak kadarnya terjangkit, berbagai kaedah cara-caranya, tapi ini banyak bergantung dengan 220. Kaedah yang paling sesuai?
Well, itu yang kita nyatakan bahawa seperti yang disebutkan, change the government of the day. Dan kita adakan supaya kalau ada, saya like unity government is one. Dari semua pihak yang ada, tinggalkan ideologi politik yang ada. Ini terkadang ada syaratnya. Syarat ini, syarat itu, syarat ini, parti itu. Iyalah, kita faham. Ya. Kalau yang menteri sama juga yang menjalankan letak ke menteri itu, orang rakyat macam mana keyakinan kita nak kan? Kalau imam sudah buat dia punya yang rukun, dia pun tak sempurna ibadat dia, lepas itu kita minta imam yang sama, sedang yang makmum ni baiklah ganti makmum tu daripada imam. Adalah cara kaedahnya, bukan saya nak. Terkadang itu kita bimbang, nanti orang cakap kita menghina orang pula. Ya? Perlu ada perubahan. Datuk Seri, sebentar tadi Tun Dr. Mahathir mencadangkan dan menamakan 20 orang dalam Majlis Pemulihan Negara ala Mageran yang dia pernah sebut sebelum ini. Pandangan Datuk Seri? Agak bimbang. Saya bimbang. Pasal ini bukan hanya masalah COVID, ini masalah ada hubung kaitnya dengan ekonomi negara kita. Ya. Kita boleh atasi masalah itu dengan ada fokus yang sedia. Cuma cara kaedah pemerintahan yang ada. Ya, perlu ada perubahan ya. Selagi tak ada perubahan pemerintahan ini, ya, tidak akan membolehkan kita mengatasi masalah ini. Yang paling penting sekarang kena ada perubahan dulu. Ya, perubahan dulu. Pasal kalau hanya piecemeal, lepas itu nak sambung Megaran lagi. Megaran ini darurat. Emergency kena extend. Bila emergency extend, kita dah faham. Sedang emergency sampai ke penghujung tahun ni pun dah tak boleh mengatasi masalah ini. Yang tambah lagi, ekonomi kita akan semakin lumpuh, pelabur akan semakin bimbang. Ya. Jadi macam mana penyelesaian dia? Saya ingat first thing first, regime change. Dan regime change, kaedah apa yang Tun Mahathir katakan, kita boleh guna pakai pendekatan. Ya, tapi dengan tidak menggunakan darurat contohnya. Tapi saya tak boleh halang, itu pandangan Tun. Ya, setiap ahli individu yang ada, ahli parlimen mempunyai hak ya untuk menyuarakan apa cadangan. Pasal kita yakin masa darurat, masalah-masalah krisis 13 Mei pun kita gunakan darurat. Tapi masalah pada hari ini agak berbeza kerana dia membabitkan pandemik yang perlu bukan hanya diatasi menerusi kaedah kesihatan semata-mata, tapi berbagai cara yang perlu kita lakukan. Ya. Ada orang kata penggunaan darurat yang implement sebelum ini pun tidak diguna pakai secara betul. Contohnya kerajaan tidak menggunakan kuasa darurat untuk menggunakan fasiliti kesihatan swasta untuk membantu fasiliti kesihatan awam. Saya faham. Saya faham apa yang Tun kehendaki itu. Tapi kita juga faham kalau sekiranya itu kita lakukan badan seumpama itu masih lagi di pemerintah. Lama mana contohnya Tun sebagai satu badan 20 orang yang akan terpaksa patuh. Perdana Menteri dengan eksekutif yang ada, menteri-menteri ini dengar. Sedang sekarang pun kita dah dapat lihat dengan ada darurat, Menteri Kesihatan lain, Menteri Pertahanan lain, Menteri Vaksin lain, cerita dia. Ini yang agak, cara darurat itu memang saya tahu tidak dapat digunakan, tapi itu yang saya katakan. Regime change dulu. Okey, Datuk Seri minta Datuk Seri ulas sedikit berkenaan dengan kerajaan negeri Sabah selepas PRN Sabah baru-baru ini. Apa yang berlaku dalam kerajaan JRS, misalnya macam mana pentadbiran itu berlaku selepas pentadbiran Datuk Seri? Adakah dasar-dasar Datuk Seri diteruskan atau macam mana? Saya melihat apa yang mereka lakukan masa sekarang ini dah pun agak jauh berlainan dari segi pengurusan pentadbiran kerajaan negeri. Bila kita mengambil alih tampuk pemerintahan negeri itu, kita mempunyai wawasan untuk melihat supaya negeri itu sebuah tempat wilayah yang mempunyai potensinya, bukan hanya sebagai sebuah wilayah untuk dapat menghasilkan sumber kewangan revenue kepada Sabah, bahkan juga kepada negara Malaysia. Dan saya pernah nyatakan dengan Tun Mahathir masa dia jadi Perdana Menteri, Tun gunakan sebaik mungkin Sabah sebagai landasan dan Sarawak
untuk membolehkan Malaysia sebagai sebuah negara yang very competitive. Pasal Sabah mempunyai resources yang cukup besar dan banyak. Bukan hanya dari segi kecantikan tempat untuk pelancong-pelancong berkunjung datang. Di samping itu resourcesnya dari segi mineral, kita juga mempunyai lokasi yang agak cukup baik. Contohnya, kalaulah kapal-kapal daripada China, daripada Jepun, daripada Hong Kong nak datang ke India, ke Timur Tengah, dia kena melalui Strait of Malacca. Tapi sebelum Strait of Malacca, dia kena melalui Laut Cina Selatan. Jadi yang berhampiran, yang terdekat ialah Kudat, Sabah. Kalau ada pelabuhan yang begitu besar, yang begitu baik, sudah pasti kapal-kapal ini berhenti dulu for maintenance, berhenti dulu daripada Jepun yang menelan masa hari-hari ya, ataupun berminggu sebelum datang untuk nak repair, untuk nak pastikan supaya mereka unload produk-produk mereka boleh sampaikan ke Sarawak, ke Brunei ya. Dan di samping itu kita juga tahu bahawa Kalimantan akan menjadi ibu kota ya, negara Indonesia, bukan lagi Jakarta ya, dalam masa yang terdekat. Jadi yang terdekat wilayah di negara Malaysia ialah Sabah dengan ibu kota Indonesia. Dan kalau kita contohnya Sabah itu diperbaiki financial hub Labuan untuk boleh bersaing dengan negara-negara jiran sama ada Singapura dan tempat-tempat lain, Dubai, untuk menyimpan duit. Saya yakin ramai orang Indonesia yang besok nanti kalau mereka berhijrah dari Jakarta ke ibu kota yang baru di Kalimantan, mereka akan simpan duit. Mana nak simpan duit terlampau jauh sangat? Yang berdekat tak sampai 1 jam, Labuan daripada Kalimantan, mereka akan datang nak keluarkan seminggu, sehari, 2 transaksi di situ. Upgrade the financial system yang ada di Labuan, upgrade port di Kudat. Kita ada rancangan untuk membolehkan supaya Kudat menjadi satu hub ya. Bayangkan Singapura tak ada minyak pun, tak ada satu titik pun minyak Singapura ya, tapi mereka menjadi satu negara yang boleh menjual petroleum untuk perkapalan yang ada, produk yang ada. Kena diproses itu, kenapa? Banyak kapal yang singgah di situ for maintenance, untuk berbagai-bagai persinggahan mereka. Jadi ini yang saya lihat ya, di antara competitiveness yang perlu kita lakukan. Dan saya juga melihat contohnya seperti yang saya nyatakan tadi, dari segi kesihatan. Saya wujudkan Kementerian Kesihatan bukan semata-mata untuk ada pertindihan. Tengok gitu, itu sebelum ada lagi COVID, masa kita wujudkan Kementerian Kesihatan. Tapi kita dah jangka bahawa sistem prasarana yang ada perlu ditambah baik. Ada hospital tidak ada pakar. Ada hospital ada pakar tak cukup ubat. Ada hospital jaraknya jauh, ambulans tak cukup. Ini yang kita harus atasi masalah yang kita lakukan di peringkat negeri Sabah. Saya kesal kalau dahulu dinyatakan bahawa kita sebagai sebuah negeri ya, masih lagi berlandaskan barisan nasional. Kalau tak ada barisan nasional, Sabah akan mundur. Dah di bawah barisan nasional 60 tahun masih lagi mundur. Takkan kita tak boleh bantakbir ya, wilayah ini sebaik mungkin. Kita boleh takbir. Itu yang saya katakan bahawa perlu ada satu pendekatan untuk membolehkan pengurusan pentadbiran yang tidak ada pergantungan dia. Tapi kita tahu bahawa ini akan menokok tambah dari segi menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi negara Malaysia yang ada ya. Banyak kalau nak cerita tentang pentadbiran, tapi saya tak nak kritik ya, dari segi perjalanan. Saya boleh masa kita ambil alih, malahan penjimatan yang saya lakukan dalam jangka masa 1 tahun, kita jimat duit. Lepas itu sempat lagi bayar hutang Musa Aman punya 1 bilion. Lepas itu ada lagi duit saya tinggalkan berapa bilion, saya tak tahu masih duit adakah ataupun tak adakah waktu itu ya. Dan kita kena ada berteraskan dengan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kita. Urus takbir lah tempat ini, negara ini sebaik mungkin ya. Jangan hanya pikirkan apa imbuhan duit, rasuah. Itu menjadi satu perkara yang harus kita atasi ya. Okey, baik, itu dia panjang lebar kita perkongsian yang disampaikan oleh salah seorang tokoh politik negara kita, Datuk Seri Shafie Apdal, berkenaan dengan apa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini.
Baik, kita teruskan bersama kami dalam Malaysia Post di Facebook, Twitter dan laman media sosial kita yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.